Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim kepada Encik Megat Faisal KPP SJK, kepada semua pegawai di SJK dan juga kepada pegawai kita punya PT Puan Fawiza. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih kerana kita dapat bersama pagi ini. Okey, pagi ni kita akan melaksanakan resensi buku. Dan ini adalah kali ketiga kita dah laksanakan. Dan kali ni alhamdulillah kita ada 3 pembentang yang akan membentangkan tentang bacaan masing-masing. Kita akan mulakan dengan, adakah kita akan mulakan dengan Encik Wan dulu? Bolehlah Puan, sebab saya kejap je. Oh cik, okey. Okey, so saya pun tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada Cik Wan Muhammad Rudaini bin Wan Udin, penolong pengarah sekolah jenayah khusus untuk membuat pembentangan tentang buku bacaan beliau. Saya persilakan. Baik, terima kasih Puan. Nampak tak? Belum lagi Wan. Nampak. Baru nampak. Ada? Ada. Saya cakap tak nampak muka orang lah pula. Oh. Tak apa, boleh. InsyaAllah. Boleh mula Puan Silakan. Hello. Sila. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Syarizah binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sekolah Jenayah Khas JPN Selangor, Encik Megat Faisal, Ketua Penolong Pengarah Unit Sekolah Jenayah Khas JPN Selangor, rakan-rakan pegawai dan juga tak lupa juga kepada Farwiza. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya cuba meresensikan sebuah buku yang mana buku sejarah Islam. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya ni seorang yang memang kurang minat sejarah daripada sekolah lagi. Memang bagi saya sejarah tu susah sangat bagi saya. Tapi cari buku, godek buku, tengok okey buku ni lah. Saya cubalah baca buku ni dan terasa minat pula pada sejarah. Jadi sejarah Islam ni saya bukannya daripada pakar-pakar Islam, pakar-pakar sejarah Islam. Kalau boleh, kalau ada salah dan silap ke, mohonlah Ustaz Saiful, Ustaz Faiz tolong tegurlah dalam sejarah ni. Sebab sebenarnya macam susah sikit nak baca, nak fahamkan dia tu susah. Untuk nak fahamkan dia, jadi saya sulamkan dengan ceramah-ceramah tentang Ma'al Hijrah, ceramah-ceramah ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang tentang Ma'al Hijrah, mengenai hijrah jugalah, untuk nak fahamkan, untuk nak baca. Jadi buku bertajuk Hijrah ni adalah merupakan sebuah karya ataupun penulisnya adalah Abdul Latif Talib. Yang mana Abdul Latif Talib ni dia memang gemar sangat menulis tentang sejarah-sejarah Islam. Dia berasal daripada Negeri Sembilan. Okey, baik. Saya teruskan. Identiti buku ni, tajuk buku ni adalah buku Hijrah. Dia tak panjang sebenarnya. Dia nak kata novel pendek, macam novel pendek. Berapa muka surat saja, tak sampai 50 muka surat. Jadi penulis dia adalah Abdul Latif Talib. Kategori dia adalah sejarah Islam.
ISBN dia number di situ. Publisher dia adalah PTS Publication. Okey, semua dengar kan? Dengar. Okey. Ustaz bantu kalau ada salah tolong tegur sikit. Okey. Jadi pembacaan buku ini saya tularkan juga dengan video lah tentang sejarah Al-Hijrah lah. Okey, untuk sinopsis buku ni, hijrah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud meninggalkan satu tempat bagi menuju ke tempat yang lain. Di mana kita tahu zaman Nabi dulu, Nabi berhijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk adalah pelbagai alasan dia. Dalam sinopsis juga, hijrah Rasulullah adalah meninggalkan kota Mekah dan berpindah ke Madinah demi mengikut perintah Allah dan Rasulnya. Sebelum tu, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib bersama rombongannya berhijrah ke Habsyah bagi menyelamatkan diri daripada kekejaman musyrikin Quraisy. Okey, keseluruhan daripada buku ini juga, mereka berhijrah adalah bagi menyelamatkan akidah daripada ancaman musuh. Okey, baik, seterusnya. Okey, isi resensi. Daripada buku ini, daripada pembacaan buku ini telah menceritakan mengenai peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah dengan perintah Allah, bukan dengan kehendak mereka sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad ni dia dijamin oleh Allah, dia adalah seorang yang maksum. Walaupun kita tahu Allah berkuasa untuk memberi hadiah kepada siapa saja, tapi Nabi Muhammad ini adalah berhijrah untuk memperbaiki ataupun berhijrah untuk mencari benda yang lebih baik daripada sekarang ini. Okey. Walaupun Nabi Muhammad ni tahu dia mempunyai mukjizat, namun Allah tidak menghendakinya sedemikian. Okey, maksudnya di sini maknanya kita tahu Nabi Muhammad tu, dia tahu dia tu ada mukjizat untuk memperoleh kemenangan dalam perang Badar, tapi dia berusaha juga dengan diri dia sendiri. Dia tahu Allah akan tolong dia, tapi dia sedar walaupun Allah tolong, tapi dia mempunyai keinginan sendiri untuk melakukan, untuk berusaha. Okey, hijrah berlaku dalam bentuk peristiwa yang digabungkan antara perlindungan Allah dengan ikhtiar manusia. Ini yang kita panggil sebagai ikhtiar manusia. Memang Rasulullah mendapat perlindungan daripada Allah, tetapi beliau juga terpaksa menempuh perjalanan yang serba pahit. Okey, kita tahu Nabi ni dia tahu dia ada mukjizat tadi, tapi dia tahu Allah akan tolong dia. Dia merupakan juga ahli syurga, tapi dia tahu Allah akan tolong dia, tapi dia tetap nakkan sahabat-sahabat yang lain dan juga dia punya pengikut-pengikut lain sama turut untuk masuk ke syurga dia. Jadi dia ikhtiar. Dia dah mendapat perlindungan daripada Allah, tetapi dia buat juga. Dia usaha, kita panggil usaha ataupun ikhtiar. Tetapi beliau menuju perjalanan yang walaupun Rasulullah yakin akan melindunginya, namun beliau perlu berikhtiar merencanakan perjalanan supaya selamat sampai. Okey, walaupun dia tahu Allah akan bantu dia, tapi dia rencanakan juga perjalanan ni supaya selamat sampai. Okey. Antara sebab-sebab berlakunya hijrah adalah yang pertama, ni hijrah zaman Nabi dulu. Ancaman, tekanan dan juga penyiksaan yang kuat daripada kaum Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pengikutnya. Itu antara sebab Nabi berhijrah yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan oleh pemulawan yang dilakukan kepada Bani Hisham dan Bani Abdul Muttalib hingga mereka menderita akibat kekurangan makanan. Ini kurang makan, jadi hijrah. Dia berhijrah untuk kepada yang lebih baik lah. Nanti saya terangkan apakah kebaikan dia, apakah di belakangnya nanti. Kaum Quraisy mengancam nyawa Rasulullah SAW dengan beberapa percubaan dilakukan bagi membunuh Nabi, tapi tidak berjaya. Kaum Quraisy ni dia banyak kali percubaan untuk bunuh Nabi, tapi tak berjaya. Sebab itu Nabi sentiasa berhijrah untuk
benda yang lebih baik. Penduduk Madinah yang sering berperang sesama mereka memerlukan seorang pemimpin yang boleh mendamaikan serta menyatukan mereka. Lalu mereka menjemput Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Okey, itu juga salah satu sebab Nabi berhijrah ke Madinah, sebab penduduk Madinah ni dia sering berperang antara satu sama mereka. Dia perlukan seorang pemimpin. Pemimpin untuk mendamaikan, untuk menyatukan balik mereka. Okey, ini isi resensi dia. Okey. Daripada kebaikan buku ini, daripada yang saya sulam, saya dengar daripada buku ini, saya sulam, apakah yang boleh kita aplikasikan sejarah hijrah Rasulullah dengan kehidupan seharian kita. Daripada buku ini juga dengan isi tersirat dia dan juga dengan ceramah-ceramah yang kita dengar mengenai ma'al hijrah juga. Yang pertama saya dapat simpulkan terdapat dua jenis hijrah. Okey. Yang pertama kita tengok hijrah. Jenis hijrah yang pertama adalah berhijrah daripada buruk ke baik. Buruk ke baik. Okey, buruk ke baik ni contoh daripada, okey kita tengok sikap kita sendiri berhijrah. Sikap kita sebelum ni malas, degil, apa semua, kita buat itu tak kena, buat ini tak kena, tapi kita cuba berhijrah. Berhijrah ni untuk kita berhijrah lebih baik. Sebelum ni kita malas, lepas tu kita berhijrah, okey lebih baik. Okey, contoh dalam saya bagi contoh dalam ni lah, dalam sebuah organisasi di sekolah lah, mana kita pun lama di sekolah dan biasa di sekolah. Berhijrah daripada keadaan buruk kepada keadaan baik ni contohnya, okey sebelum ni kita malas, masuk kelas pun lambat, okey bunyi loceng tunggu dulu, alah tak apa, apa ni budak-budak bagi masa budak-budak je. Lepas tu baru kita masuk ke kelas, setelah 5 minit 10 minit baru sampai ke kelas. Jadi itu daripada buruk. Okey, jadi setelah kita dah renung diri, kita cuba aplikasikan dengan hijrah Rasulullah, kita cuba berhijrah, okey tak apalah, lepas ni sebelum bunyi loceng lagi, aku dah nak masuk, aku dah ready, dah pegang buku apa semua, bunyi loceng terus jalan. Itu adalah merupakan berhijrah daripada daripada buruk kepada yang baik. Okey, jenis hijrah yang kedua yang saya kata adalah, yang saya dapat simpulkan adalah berhijrah daripada sebuah yang baik, sesuatu yang baik kepada sesuatu yang lebih baik. Yang tadi hijrah daripada tak baik kepada yang baik. Yang kedua ni pula daripada yang baik kepada yang lebih baik. Contohnya hijrah baik kepada, okey, contoh bila, okey, saya bagi contoh di sekeliling di organisasi, di sebuah organisasi di sekolah lah, contoh. Daripada baik kepada lebih baik. Okey, contohnya kita sekarang, kita dah berada di zon selesa, comfort zone. Kita dah baik dah sebenarnya. Kita dah buat semua, kita dah patuh arahan ketua jabatan, kita dah ikut dah apa semua. Lepas tu contoh di sekolah ni, macam mana nak cakap bila kita dah berada di zon selesa, kita dah selesa dah, tak ada orang yang ganggu kita punya kerja dah baik, kita dah cemerlang, kita dah menunjukkan sikap yang baik, kita dah buat apa, patuh kepada ketua jabatan, kita dah hormat kawan-kawan sekerja, kita dah hormat pada semua orang, kita dah baik. Benda tu dah baik. Macam mana kita nak hijrah kepada yang lebih baik? Okey, di situ bila kita dah berada daripada zon selesa, kita cuba pula cari, itu dah menandakan kita dah perlu berhijrah. Kita dah baik, kita dah buat semuanya, kita dah selesai dah cantik dah apa semua, kita berhijrah. Sebab kita dah berada, okey, berhijrah untuk kita memperbaiki. Antara dia adalah untuk memperbaiki, contoh kita perlu berhijrah, okey, time ni dah sampai masanya untuk aku berhijrah, aku kena tukar sekolah lah. Tukar sekolah. Untuk apa? Untuk kita nak berbakti kepada sekolah lain pula. Untuk kita dah buat sesuatu pada sekolah lama, kita nak buat sesuatu yang lebih baik pada sekolah baru. Maknanya kita berhijrah daripada yang baik kepada yang lebih baik. Bila kita dah berada dalam keadaan yang dah baik, kita dah berada di zon selesa, lama-lama kita punya
prestasi akan menurun kalau kita tidak, akan sentiasa menurun kalau kita tidak melakukan hijrah. Itu pentingnya hijrah. Bila kita dah ada di zon selesa, kita perlu berhijrah supaya dia menjadi lebih baik. Okey, yang kedua adalah skala hijrah. Skala hijrah ni, apa yang saya dapat simpulkan, kita ada dua skala. Yang pertama, skala besar dan juga skala kecil. Tak semestinya kita perlu berhijrah dalam keadaan skala yang besar. Contoh kita, macam mana nak cakap ni? Okey, saya bagi contoh sekolah lagi lah, senang. Nampak kat sekolah je sekarang ni. Okey, seorang pengetua baru yang masuk ke sekolah itu, dia nak membuat satu perubahan. Perubahan ni juga kita boleh kategorikan sebagai hijrah juga. Dia nak buat satu perubahan yang besar. Dia nak semua guru-guru berubah, semua dalam keadaan bawah jawatan dia tu, dia nak berubah semua. Dia nak ubahkan semua dalam skala yang besar. Untuk berhijrah dalam skala yang besar ni, agak sukar. Kenapa? Sebab skala yang kecil itu lebih diperlukan dahulu untuk mengubah skala yang besar. Saya rasa faham kot maksud saya. Saya nak terangkan tu tak pandai jap. Okey, sepatutnya dia sebagai pentadbir sekolah, dia sebagai pengetua, dia nak mengubah sekolah dia kena minta guru-guru dia berhijrah. Maknanya daripada skala yang kecil, iaitu berhijrah daripada seorang guru pada seorang guru, berhijrah dari satu unit ke unit, ke panitia yang lain, barulah dia dapat mengubahkan daripada skala yang lebih besar. Itu maksud saya, faham kot untuk skala hijrah ni. Okey, yang ketiga adalah sifat hijrah. Sifat ni macam mana saya nak ceritakan. Okey, hijrah ni bukan yang sifat pertama adalah perubahan diri kita, dalaman kita, diri kita, emosi kita, tingkah laku kita. Itu merupakan juga hijrah daripada yang buruk kepada yang lebih baik, yang baik kepada yang lebih baik daripada diri kita. Okey, aku selama ni aku suka marah-marah kan anak aku suka marah-marahkan kawan-kawan aku. Okey, nanti mulai pada ni aku tak nak marah lah, aku nak nasihat dia, nak beri kata-kata yang baik. Okey, itu juga hijrah. Dalaman kita, sifat kita, perubahan diri kita, sikap kita. Yang kedua, dan sifat dia adalah perubahan fizikal. Tak semestinya berhijrah itu dalam emosi kita. Okey, kita berhijrah contoh daripada satu tempat ke tempat yang lain, kita hijrah juga. Contoh, kita duduk di meja depan. Okey, penghijrahan fizikal ni adalah, okey, aku duduk sini dah lama lah. Macam tak ada perubahan pada diri aku. Pindah meja, duduk meja depan. Itu juga merupakan hijrah. Bila sampai masanya kata, kita dah rasa tak ada perubahan lah. Okey, aku berhijrah lah, mungkin berubah. Okey, duduk pula tepi pintu. Okey, itu pun hijrah. Mungkin ada perubahan untuk yang baik, yang buruk kepada baik, yang baik kepada yang lebih baik. Itulah sifat-sifat hijrah yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Apa yang saya dah baca dalam buku dan juga disulami dengan video-video ceramah. Okey. Seterusnya, apakah kekurangan buku ni? Buku ni bagi saya lah, sebab saya orang yang tak berapa minat sangat sejarah, yang tak suka sejarah. Buku ini merupakan buku sejarah Islam yang perlu dibaca oleh berfikiran terbuka dan perlu dianalisa isi tersirat apa yang dibaca. Kita boleh baca je, baca, tak faham apa yang nak disampaikan, apa maksudnya, apa maksud yang Nabi berhijrah dulu, sebab apa Nabi berhijrah. Kalau kita tak boleh analisa, kalau kita tak boleh nak fikirkan macam saya puas macam mana aku nak relatekan dengan keadaan semasa sekarang. Jadi saya pun sulam balik, tengok video-video macam macam ni hijrah, sebab tu Nabi dulu berhijrah daripada sini ke sini, daripada buruk pada baik, yang baik kepada yang lebih baik. Jadi walau bagaimanapun, buku ini juga sesuai dibaca oleh semua orang untuk membukukan lagi fakta-fakta sejarah Islam. Bukannya buku ni tak baik untuk orang semua baca. Boleh baca, setakat baca untuk nak kukuh lagi dia punya sejarah-sejarah Islam, fakta-fakta Islam. Boleh. Tapi untuk kita nak fahamkan, kita nak relatekan dengan keadaan semasa kita, itu memang perlu banyak berfikir. Saya rasa itu saja
Kalau ada salah tentang apa-apa ni, minta Ustaz Faiz dan Ustaz Saiful tolonglah tegur. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Kepada Wan, itu tadi ada apa-apa komen daripada Ustaz Saiful, daripada Faiz kalau ada tambah. Terima kasih Wan. Alhamdulillah. Terima kasih Wan juga atas resensi buku yang telah dibacakan tadi. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan daripada apa yang Wan baca tadi itu, yang Wan telah bentangkan, ialah segala bentuk perubahan daripada yang tak baik kepada baik dan juga kepada yang baik, dah baik kepada yang lebih baik, itu juga merupakan satu hijrah. Itu dari segi makna. Jadi kalau dari kupasan hijrah ini sebenarnya dia sangat luas. Ya, sangat luas. Hijrah dari segi hati, jiwa dan sebagainya, ya, dalam kita merubah, ya, merubah satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik juga, itu adalah satu hijrah yang tersirat daripada yang tersurat. Sebenarnya Rasulullah berhijrah ke Madinah pun, ya, dia merupakan satu wahyu. Apabila dia satu wahyu, sudah pastinya ia di bawah bimbingan Allah dan juga di bawah panduan para malaikat. Dan insya-Allah kalau kita dapat mencontohi dan mengambil iktibar daripada proses hijrah dan juga sebelum hijrah dan selepas hijrah, ya, itu merupakan satu suatu pendekatan yang terbaiklah untuk kita mengadaptasi kehidupan kita di dunia ini. InsyaAllah. Terima kasih Wan. Itu saja Puan daripada saya. Terima kasih banyak Ustaz. Saya boleh tambah lagi sikit ilmu nanti. Ya. Ada siapa-siapa lagi yang rasa nak tanya, nak komen, nak beri pendapat? Sikit je Puan. Kalau kita tengok kan Ustaz, penghijrahan Nabi tu kan bukannya dekat tau, jauh, ya, dari Syam ke Madinah. Sebab semasa saya berada kat negara ni lah, saya nak dari Syam ke Madinah tu kita naik 4-wheel drive pun mengambil masa hampir 4-5 jam, lebih rasa. So just imagine masa zaman Rasul tu, Rasulullah SAW berhijrah untuk sesuatu yang lebih baik. Baginda sanggup bergerak dengan begitu jauh semata-mata untuk seperti yang Wan Ustaz sebutlah, satu penghijrahan yang lebih makna. Itu saja, terima kasih. Okay, thank you. Ya, betul. Itulah, so saya pun rasa Wan, itulah kupasan yang sangat baik tentang isi kandung dalam buku dan juga kaitannya dengan kerja buat kita dan sebagainya. So, good job lah. Okay, so selepas ini saya akan persilakan pula Puan Nadia Amani untuk pembentangan buku seterusnya. Boleh kita teruskan? Terima kasih Puan. Sama Cik Wan. Nadia? Oh ya, ada Puan. Okey, sekejap Silakan. Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Syarizah binti Abdullah, Ketua Penolong Pengarakanan Unit Sekolah Jenis Khusus. Yang dihormati Encik Megat Faizal bin Megat Ahmad Zulkifli, KPP USJK, rakan-rakan penolong pengarah USJK dan juga kepada Puan Farwiza. Terima kasih kerana pada hari ini dapat meluangkan masa bersama-sama dalam sesi perkongsian ilmu pada hari inilah. Mungkin secara nak kata paksa pun paksa rela kan. Dan buku yang saya akan kongsikan kandungannya pada hari ini ialah Eat That Frog. Bagaimana cara kita nak makan katak itu. Saya akan terangkan satu persatu, tapi saya harap tak adalah siapa yang fobia dengan katak kan, sebab lepas ni saya akan guna slide semua kataknya comel-comel je, tak ada katak yang pelik-pelik. Okay, sedikit pengenalan berkenaan buku Eat That Frog ini.
Buku Eat That Frog ni adalah sebuah buku bestseller antarabangsa yang ditulis oleh Brian Tracy. Okay, Brian Tracy ni adalah seorang penceramah profesional dan dia juga macam CEO lah kepada syarikat Brian Tracy International yang syarikatnya ni mengkhususkan kepada latihan dan pembangunan individu untuk syarikat-syarikat dan organisasi-organisasi yang orang kata di peringkat antarabangsa lah. Tracy ni juga dia ada juga tulis juga buku-buku lain yang saya tunjukkan kat sini lah. Buku-bukunya semuanya tentang lifestyle, tentang motivasi untuk meningkatkan meningkatkan pencapaian satu-satu organisasi. Dan karya-karya dia juga banyak kali lah diulang cetak dan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Di pasaran Malaysia ada dua buah buku, ada dua versi, iaitu versi bahasa Inggeris dan versi bahasa Melayu. Cuma saya cari versi bahasa Inggeris dalam yang e-book Perpustakaan Negara tu tak ada bahasa Melayu je. So saya baca yang bahasa Melayu lah. Memang pening sikit lah bila bahasa Melayu tu dia terjemahkan kepada bahasa kita tu kan. Okay, so penterjemahnya pun seorang yang memang berpengalaman lah, iaitu Puan Latifah Ulfa Ismail. Baik, next Faiz. Sedikit pengenalan berkenaan Eat That Frog ni. Masa saya mula, back dulu. Masa mula saya jumpa buku ni di Perpustakaan Perpustakaan Negara ni, saya pun macam tertarik dengan tajuk dia. Saya tak tahu buku ni bestseller ke apa ke, sebab saya nampak Eat That Frog. Kenapa Perpustakaan Negara pilih buku ni? Sebab saya pun nak tahu juga kan apa yang dikatakan kena makan katak tu. Sebabnya katak ni kalau kita faham ni bukan haiwan yang menarik lah kan. Bukan sesuatu yang elok lah untuk dimakan ataupun diangkat sebagai ni. Dan juga saya pun macam berminat nak tahu apa faedahnya kalau makan katak ni, untuk darurat sangat ke. Lepas tu bila saya tengok sikit sinopsis dekat bawah tu ada review, ada yang pembaca kata buku ni bagus untuk meningkatkan kita punya kerjaya dan membantulah meningkatkan kita punya motivasi dalam melaksanakan pekerjaan. So saya pun terus pinjam, cuba nak pinjam tapi tak lepas sebab tak tahulah kenapa tak boleh pinjam. Lepas tu saya terus beli buku ni dekat Book Cafe dan telah saya baca dan saya akan kongsikan pada hari ni. Okay, next Faiz. Okay, bila saya mula baca buku ni di depan lah, saya pun macam tertanya lah kenapalah penulis ni gunakan katak. Mana penulis ni dapat idea untuk gunakan katak kan? Sebabnya yalah macam kita tahu banyak haiwan-haiwan lain. Lepas tu bila saya pergi ke muka surat yang pertama, yang pada muka surat pengenalan, okey, kat situ saya rasa saya dah jumpa jawapan. Sebabnya penulis dia ada memetik kata-kata daripada penulis Amerika, tak salah saya, Mark Twain, yang dia kata kat situ, sekiranya kamu perlu makan seekor katak pada setiap pagi, kamu perlu bersyukur kerana itulah perkara terburuk yang mungkin berlaku pada hari ini. Daripada situ saya dapat macam gambaran lah. Mungkin penulis menggunakan idea analogi katak ni sebagai bahan untuk penulisan dia dalam buku ni. Jadi dalam buku ini, katak itu digambarkan sebagai tugas penting yang perlu kita laksanakan setiap hari. Maksudnya semakin hodoh dan semakin besar katak itu, maksudnya semakin besar dan semakin penting tugas yang perlu kita lakukan. Seperti kita semua sebagai pegawai tak kira lah sebagai cikgu atau pegawai di JPN, kita ada tugas yang diamanahkan lah kepada kita untuk menjadi tanggungjawab kita lah. Kita ada
kita ada fungsi kita, kita ada file manager kita yang kita kena ikut. Tetapi kadang-kadang bukan, mungkin orang lain baguslah, tapi bagi saya kadang-kadang ada juga yang kita terlepas pandang, kita tak buat. Tapi kita kerap beri alasan, kita kata kita tak cukup masa nak buat. Tapi sebenarnya mungkin kadang-kadang tu bukannya kita tak cukup masa, tapi sebab kita tangguh, dah tangguh. Bila dah tangguh tu at the end nak buat tu dah kelam kabut, sumber pun dah tak ada. Itu yang kadang jadinya kerjanya tak siap. Kalau siap pun mungkin lambat ataupun terlepas daripada deadline yang sepatutnya kita submit lah kerja tu. Okay, jadi dalam buku ni saya akan share jugalah tips-tips yang dinyatakan oleh penulis untuk panduan kita. Baik, Faiz, next. Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, makan katak maksudnya tugas yang sukar. Siapa yang nak makan katak kan? Sanggup ke nak makan katak? Tapi dalam buku ni katak tu digambarkan sebagai tugas yang sukar. Biasanya kalau kita buat sesuatu benda yang susah ni, yang kita rasa kita tak sanggup buat, tapi bila kita berjaya, dia akan memberi satu kegembiraan dan kepuasan bila kita berjaya buat benda tu. Bagus tak bagus tu kemudian, tapi perasaan feeling kita tu kita akan rasa berjaya, I can do it, boleh buat dalam time frame yang sepatutnya. Tapi sebenarnya tak mudah. Benda yang susah ni sebenarnya tak mudah dan kita tak gemar melakukannya. Itu macam fitrah manusia lah, mungkin tak semua, tapi kita ni selalu kalau benda yang susah, benda yang kita tak suka ni, kita akan rasa macam nak buat, tapi kemudianlah kita buat benda yang kita suka sebab kita ni mungkin rasa sesuatu yang menggembirakan tu lebih bagus untuk dibuat. Jadi sebab itulah ada benda yang susah tu sebenarnya benda yang penting tapi akhirnya tertangguh. So bila tertangguh ni kita akan rasa stres. Kita akan rasa macam ada benda kerja tak siap lagi tapi duk fikir benda tu setiap masa. Sebab apa? Sebab kita rasa katak kita tu kita belum makan lagi. Orang lain dah makan dah katak dia, dah tak ada dah katak dia, tapi katak kita masih ada kat depan kita tu. Duk fikir bila nak makan ni. Itulah cuma saya nak bagi satu situasi. Kalau macam kita bayangkan kita terpaksa makan katak. Kita dapat satu tas yang besar, dapat katak yang paling hodoh, kita terpaksa nak makan katak tu. Jadi kalau kita nak pilih, kita nak makan pada waktu pagi ataupun nak makan pada waktu malam. Kalau kita makan pada waktu pagi, mungkin akan lebih bagi kelebihan lah pada kita. Sebabnya kita akan rasa tenang, kita akan rasa lapang sebabnya kita ada cukup masa untuk tak perlu risaulah sepanjang hari tu sebab kita dah makan pada awal. Tapi kalau kita pilih untuk makan pada waktu malam, macam kita kata malam nantilah baru makan, bila malam tu sepanjang hari tu hati kita takkan tenang. Sebab kalau saya pun kalau ada kerja yang masih tertangguh dan saya tahu kerja tu penting, macam kalau Puan Syarizah minta tapi saya tak buat lagi, saya kata malamlah buat. So bila malam tu sepanjang hari hati tak tenang, walaupun kita buat benda lain tapi hati tak tenang, dan malam tu baru nak buat masa dah pendek. So jadi pada sini analoginya yang daripada buku ni, kalau kita dapat sesuatu task tu, mulakan serta-merta. Jangan lengah, jangan cakap nanti dululah, esoklah, jangan. Sebab kita tak tahu esok entah-entah ada katak yang lagi besar tengah tunggu kita. So sekarang ni lagilah beban kita, nak makan seekor pun susah, so nak makan pula 2-3 ekor yang kemudian tu sekali. Itulah analogi dia. Okay Faiz, next. Okay, kita nak makan katak ni bukan boleh makan sebarangan. Yang inilah yang penulis ni cakap, kita tak boleh meredah je nak makan katak yang mana, tengok katak kecil besar kita rasa makan yang kecil dulu, tak boleh. Dia ada peraturan dia, nak pilih katak juga untuk dimakan. Okay, next Faiz.
Okay, daripada buku ni, penulis ada bagi 2 peraturan macam mana kita nak pilih kata ataupun tugasan. Tugasan yang mana kita nak siapkan dulu. Peraturan yang pertama, sekiranya kita perlu makan 2 ekor katak, jika kita diberi pilihan 2 ekor katak, makanlah yang paling hodoh dahulu. Ini bermaksud kalau kita dapat 2 tugasan yang penting, buat tugasan yang paling banyak dan paling susah dahulu. Itulah panduan cara kita nak apa ni orang kata, nak tentukan prioriti kita yang mana kan, sama ada kalau dapat 2 task yang mana yang perlu disegerakan. Dan yang kedua, sekiranya kita perlu makan seekor katak hidup-hidup, makanlah segera. Tiada gunanya sekadar duduk merenung katak itu lama-lama. Kalau dapat seekor katak yang hidup tu ataupun dapat kerja yang macam hari ni pagi tu bos kita Persyarizah bagi kerja, terus buat. Kerana kalau kita, supaya kita nak disiplinkan diri kita, buat serta-merta, jangan tangguh, fokus hingga siap. Kena makan terus, sebabnya kalau kerja tu kita bertangguh, dia akan bawa ke esoknya, esok dapat lagi, so itu tak baguslah untuk kita punya organisasi. Baik, next Faiz. Dan seterusnya saya akan pergi kepada panduan yang penulis berikan. Mungkin ada, dia bagi banyak tapi saya pilih 5 sajalah yang saya rasa relate lah dengan kita punya tugas harian. Yang daripada sini saya dapatlah fokus, kalau dalam buku ni 2 fokus yang penulis tetapkan ialah tentang fokus pertama, cara nak mengenali tugasan masing-masing. Nak mengenali tugasan masing-masing, nak tentukan matlamat, nak membuat senarai tugasan, bagaimana nak menyusun perancangan dan nak memilih tugasan yang berimpak tinggi. Itu fokus yang pertama. Fokus yang kedua pula lebih kepada bagaimana kita nak jadikan tugasan kita tu boleh dilakukan dengan lancar dan tidak membazir masa. Tapi saya rasa kita di SJK ni semua pegawai-pegawai kerjanya semuanya bagus, semuanya menepati timeline yang diberikan. Cuma ini untuk orang kata macam ingatan mesra kepada saya dan juga kepada rakan-rakan lah. Semuanya dah bagus sekarang ni. Okay, prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama, kita kena kemaskan meja ataupun siapkan meja kita. Kita set up the table, kita putuskan dengan jelas apa yang kita mahukan, apa yang kita nak buat. Tulis sasaran dan objektif kita sebelum kita mulakan kerja. Okey, jadikan, kalau boleh jadikan habit untuk sentiasa rancang objektif sebelum kita mula kerja. Kalau sebaiknya kita rancang tugasan kita ni, sebab kalau macam baru dapat kerja hari ni baru nak rancang macam tu kira tak berapa nak bagus lah. Tak lalunya kita ada tugasan, soalnya biasanya tugasan besar ni dia tak beri hari yang sama nak hari tu juga, mungkin dia ada bagi time frame. Jadi sebaiknya kalau kita dapat satu tugasan tu, kita rancang tugasan kita tu sehari sebelum. Sehari sebelum tu kita rancang, okey esok kita nak buat apa, dan kita jadikan habit lah setiap hari. Perancangan tu pula sebaiknya tulis di atas kertas supaya kita tak lupa. Kadang-kadang kita plan lain, buat lain kan, itu biasa, tapi sebaiknya kita tulislah perancangan tu supaya tak lupa, dan kemudian supaya kita ni jadi seorang yang berdisiplin, kita mulakan kerja tu ikutlah perancangan yang kita buat. Buat apa kita rancang bagi nak gerak tapi akhirnya kita sendiri pun tak ikut kan. So alang-alang kita dah rancang, kita ikutlah perancangan tu. Mungkin hari ni perancangan kita tak bagus tapi untuk next task perancangan kita nampak lebih elok lah kan, sebab kadang-kadang kita buat kerja yang first time kita buat ni memang
caca marba kan. Dah buat yang tu, yang ni tertinggal, dah buat yang ni, yang lain pula tertinggal. So mungkin kali pertama kita buat tu nampak macam tak teratur, tapi kita boleh tambah baik perancangan kita untuk next task. Sebab kebanyakan kerja kita ni sentiasa berulang. Tak berulang bulan ni, berulang bulan depan. Jadi kalau dulu kita ambil ambil masa untuk siapkan satu kerja tu mungkin 2 hari, tapi bila kita dah ada perancangan elok, kita dah study apa pro and cons, so kita boleh siapkan mungkin within dalam 1 hari pun dah boleh siap. Okay, yang kedua tadi tu lah, buat perancangan awal. Sebaiknya bila kita nak merancang tu, kalau rasa macam hari tu 4:30 tu kita dah nak balik kan, dah tak sempat, kita ada masa, kalau boleh kita gunakanlah waktu malam tu untuk merancang tugasan esok. Sebabnya kadang-kadang kita malam tu sebelum tidur, ambillah masa tak lama pun, dalam 1 jam kita ganti balik waktu yang kita di office tu, mungkin kita berbual ke, kita ada buang masa yang sejam tu supaya kadar rezeki kita pun lebih berkat. So kita ambil satu masa sejam lah sebelum tidur, ataupun kalau ikut penulis dia kata 2 jam, mungkin kita boleh ambil 1 jam sebelum tidur, kita gunakanlah untuk buat perancangan tugasan yang kita akan laksanakan esok. So kalau kita ada 2-3 task tu, kita susunlah yang mana yang lebih penting, kita letakkan di atas, kemudian barulah kita follow dengan tugasan lain. Mungkin tugasan yang ringan tu mungkin tak perlu siapkan esok, mungkin ada masanya lagi kan. So kita susunlah seeloknya yang mana sesuai. Ingat peraturan 2 peraturan katak tadi. Peraturan katak, pilih katak yang paling hodoh untuk dimakan terlebih dahulu. Okay, next Faiz. Okay, prinsip yang ketiga, cara nak uruskan masa kita juga. Kita gunakan yang macam peraturan 80-20, iaitu yang 80-20 rules ni, Pareto Principles. Yang ni mungkin Puan Syarizah ataupun Cik Megat lebih hebat lah kot. Pareto Principles ni, konsep dia ni, dia kebanyakannya kalau organisasi dia akan tekankan pegawai supaya pegang konsep ni. Sebab konsep ni adalah konsep pengurusan masa yang sangat berkesan. Contohnya kalau saya nak relate dengan Pareto Principle ni macam mana. Okay. Contohnya kalau kita tengok dekat pie chart tu, katalah kita ada 4 tugasan. 4 tugasan, 3 tugasan mudah, ada 3 tugasan mudah, dan 1 tu tugasan mudahnya maksudnya yang perlu siap tapi dia tak adalah menyumbang kepada impak ataupun nilai yang besar. Dan 1 tugasan ni dia sangat susah tapi dia cuma ada 1 je. Walaupun 1 tapi impaknya sangat besar. So jadi kalau kita nak tentukan yang mana kita nak siapkan dulu, kita tengok tugasan mana yang akan memberi impak ataupun nilai yang tinggi kepada organisasi ataupun kepada unit ataupun kepada diri kita sendiri. So kita pilihlah daripada sini, kita boleh nampak kan apa yang penting, apa yang tak penting. Yang tak penting pun kena buat, cuma fokus kepada yang memberi impak yang tinggi. Ingat kalau dalam Pareto Principle ni, dia lebih fokus kepada productivity, bukannya activity. So dia nak fokus kepada hasil, bukannya berapa banyak kerja yang kita buat ambil masa lama tapi hasilnya tak seberapa daripada kerja yang kita buat. Kita buat cepat, lengkap, masa pendek tapi hasilnya sangat besar. Itulah yang dikatakan dalam Pareto Principle ni. Kemudian yang prinsip seterusnya ialah prinsip teknik. Kita senaraikan setiap tugasan tu A, B, C, D, E. Macam mana nak tentukan tugasan A, tugasan B, tugasan C ataupun tugasan sampailah E. Mula-mula tu lah kita kata kalau boleh malam tu baru kita buat perancangan, sebab kalau esoknya kita nak buat perancangan, kadang-kadang kita nak merancang ni pun dah habis masa 1 jam kan. So dah buang masa, dah pagi tu 1 jam. Sebaiknya perancangan dibuat pada waktu malam, so kita ada masa, kita nak susun elok-elok. Kalaulah kita dapat satu task lah yang besar, contohnya kita hari ni
kita kena siapkan satu laporan ataupun satu minit mesyuarat. Minit mesyuarat dan laporan sebenarnya adalah satu benda, bagi saya lah, satu perkara yang sangat penting. Sebab kita tak boleh silap, lepas tu informationnya kena betul. Sebab apa yang kita salah tulis dalam laporan ataupun minit mesyuarat kita tu, boleh satu perkataan tu boleh menjejaskan satu organisasi tu. Sebab dalam, kita tahu kan dalam laporan, dalam minit mesyuarat kan ada melibatkan keputusan, ada melibatkan makluman. Jadi kalau kita salah note benda tu, itu akan menjejaskan repo kita sendiri dan juga repo banyaklah yang akan naik, bos kita, kemudian sampai ke pengarah kita. Jadi sewaktu kita buat satu tugasan yang penting tu, kita kena fokus betul-betul. Tak boleh ada orang kata makan angin sangatlah, kena fokus, dah siap, semak berapa kali, kalau boleh minta superior ataupun kawan kita semak. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan tugasan ni? Okay, tugasan A ni, macam saya kata tadi, tugasan yang berimpak tinggi, yang memberi kesan positif kepada organisasi jika kita berjaya melakukannya. Tapi kalau kita gagal, dia akan bagi kita kesan pada kita lah, kita punya repo akan jatuh, semua banyaklah dia punya sequence yang nanti orang-orang yang akan terlibat tu. Dan contohnya macam saya bagi tadi lah, laporan, minit mesyuarat itu sangat penting. Dan kemudian tugasan yang B, tugasan yang B, kita dah buat minit mesyuarat ni hari ni, nak buat laporan. So kita susun apa tugasan B. Tugasan B yang kita buat setiap hari di office, kita selalu check email, lepas tu kita akan buat phone call, kita akan call untuk dapatkan maklumat. Itu tugasan B. Tetapi sepatutnya tugasan B ni dia tak boleh mengganggu kita dalam melaksanakan tugasan A. Maksudnya selagi tak siap yang A, kalau boleh kita minimizekan ataupun kita jangan buat lagi yang B tu. Tugasan C pula. Tugasan C ni kita susun kerja yang kita kena buat, kita perlu buat. Tapi kalau kita tak buat pun hari tu, mungkin kita boleh buat esoknya, tak menjejaskan pun kita punya prestasi kerja hari tu. Contohnya kalau kita ada coffee break, tengah-tengah buat kerja, minum kopi lah sekejap, ataupun kita makan lah sekejap, kita berbual lah sekejap dengan kawan-kawan, ataupun kita sekarang ni kan online kan, ada yang check Instagram, ada check Facebook. So yang tugasan C ni boleh buat, cuma kita jangan jadikan dia sebagai satu, orang kata, satu gangguan lah masa untuk kita siapkan tugasan A. Dan seterusnya tugasan D. Tugasan D ni pun tugasan yang dia nyatakan kita boleh beri orang lain untuk siapkan. Maksudnya bukannya kita bagi kerja kita dah tak terkejar nak buat, bagi pada orang, bukan. Tugasan D ni sebenarnya tugasan yang kita boleh minta tolong orang lain. Sebab kita nak fokus dekat A ni, so kita boleh beri tugasan D ni, contohnya nak scan, nak photostat ataupun nak fax, nak email. Sebab kalau kita ada masa, kita boleh buat. Tapi kalau kita nak minta tolong orang pun boleh, kita boleh minta tolong Fawiza, sebab kadang-kadang kita tengok Fawiza ada masa lapang sikit, kita boleh minta tolong, boleh tak tolong scan, tolong fax, tolong photostat. Kita jangan gunakan masa ni untuk saya nak pergi photostat lah dulu, berhentilah sekejap buat yang A, tak boleh. Kita fokus. So yang tugas-tugas sampingan ni kita boleh beri pada orang lain lah untuk laksanakan. Dan yang tugasan E, yang ni tugasan yang kita nak buat boleh, dia kalau ikut hukum ni macam sunat lah, buat boleh, tak buat pun tak apa. Dia macam kalau kita buat, kita suka buat tapi tak beri faedah pun sebenarnya, malah mazir masa je. Contohnya macam kita pergi tengah-tengah buat kerja, nak pergi kata nak apa, selalunya kalau kita ni nak ambil nak keluar pergi exercise lah sekejap, pergi ambil surat, pergi hantar surat, pergi jalan-jalan ke bawah, kononnya nak ambil angin. Tapi kalau saya minta maaf lah, mungkin di jabatan kita tak ada lah kot yang kes macam ni. Tapi kalau
di tempat kerja lain dulu, dia boleh pula ambil masa nak pergi merokok. Satu hari tu sampai 3-4 kali pergi keluar smoking. Kononnya nak refresh lah. Boleh, cuma kalau kita tak ada tugasan penting boleh. Tapi kalau kita ada tugasan penting yang perlu kita fokus, tu kita kalau boleh kurang-kurangkanlah. Okay, so jadi kekal fokus kepada tugasan A dan lakukan tugasan lain setelah tugasan utama itu selesai dilaksanakan. Jangan lengahkan masa, jangan buat perkara yang tak penting. Inilah teknik yang kata nak menguruskan kita punya tugasan. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima ni sebab saya ambil daripada translate yang tu, dia kata cipta tarikh akhir bayangan. Inilah dia punya ni kan, sebenarnya kita try buat kita punya deadline sendiri. Contohnya kalau sepatutnya hantar benda tu, hantar satu laporan ataupun ni dalam masa, katalah dalam masa 2 hari. Tapi kita cuba kita buat deadline tu supaya kita rasa, kita sendiri rasa tertekan. Tak adalah kita rasa nak buang-buang masa kan, sebab kita rasa masa tu dah suntuk. Contohnya kalau kita kata esok nak cuti lah. Bila esok nak cuti tu maksudnya bila kita cuti, kita dah 1 hari tu tak buat kerja kan. Jadi kita letak tekanan dekat diri kita ni, kita kata esok nak cuti. Kerja ni memang kena siapkan hari ni juga. Esok tak boleh tangguh esok dah, sebab lusa dah kena submit kepada bos. Jadi kita letakkan tekanan pada diri kita macam tu supaya kerja kita tak tertangguh. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu, mungkin benda tu 2 hari, tapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang mungkin esoknya kita tak tahu kan, perancangan kita ada yang sakit, ada yang mungkin ada kematian ataupun ada terpaksa emergency leave. So janganlah kita kata esok ada sehari lagi, esok sehari lagi. So bila datang benda-benda yang tak dijangka ni memang akan menjejaskan lah. Lagi-lagi kalau tugas tu kena submit hari Jumaat tapi kita tertangguh. Bila tertangguh dah carry ke hari Isnin, dah jadi lama lah. Memang tak seronok lah kan macam tu. Okay, itu sajalah. Next Faiz. Okay, itulah saja sedikit perkongsian saya tentang buku Eat That Frog ni, tentang cara nak menguruskan masa dengan berkesan. Ini saya buat dia punya macam rumusan lah, apa pusing-pusing kat sini kan. Jadi sebagai penutup, nasihat saya kepada diri sendirilah, peringatan pada diri sendiri. Kalau boleh kita janganlah lengah-lengahkan sesuatu kerja, sebab kita tak tahu kita ni macam kalau kita tak buat hari ni, esok boleh ke kita buat? Ataupun kalau kita tak siapkan kerja kita tu, kita kena fikir impactnya tu bukan pada kita tapi menjejaskan juga kepada orang lain. Kadang pada kita rasa tak ada apalah, saya cuma pegawai biasa, tapi apa impactnya kepada KPP kita, apa impactnya kepada KPPK kita, sebab masing-masing ada reputasi yang kena dijaga. Itulah sebagai kesimpulan, saya rasa buku ini sangat bagus untuk kawan-kawan yang committed lah, betul-betul committed nak buang sikap suka tangguh kerja tu. Bolehlah pinjam buku ni daripada Perpustakaan Negara. Bolehlah baca, dia tak banyak, dalam 100 lebih muka surat je, tapi sangat bagus lah. Mungkin lepas ni saya dapat cari yang bahasa Inggeris, lebih faham sikit lah kot. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Nadia. Faiz, patah balik dekat rumusan tadi. Yang last. Yang last kali tu. Okay, so terima kasih pada Nadia. Also sangat baik dia punya kupasan tentang bacaan buku apa tadi, Eat That Frog. Walaupun pada kita bila kata katak ni macam ew kan. Lalu kita tengok, pada saya lah bila saya tengok katak ni, saya teringatlah satu kisah semasa saya bekerja di Bangkok. Saya nampak ada satu food truck kat sana, banyak street food kan. Ada satu food truck ni yang menjual somtam. Tahu kan somtam kan, yang kerabu betik tu. So saya pun kata, oh dia jual kerabu betik sayur kan.
So sayur, so saya pun pergi tengok kat situ, nampak semua macam betik, apa semualah benda-benda yang saya rasa macam tak was-was lah nak order. So saya pun tunggu. Sekali saya tengok dia bawa keluar daripada, ada satu balang dia tu ada benda warna hitam. So saya kata, oh ini agaknya apa tu, cendawan kering. Kali tu bila saya tengok, lepas tu saya tanya kat orang, nasib baik ada orang tu tanya dengan dia, apa tu? Dia kata itu dried frogs. Terus melarikan diri, tak jadilah nak order sebab dia punya somtam dia letak katak kering yang halus-halus. So saya pun macam, aduh nasib baiklah tak order lagi. Kira runding lah. Sate. Tak tahu nak cakap sebab rasa masa tu terus kembang tekak. Tu mesti katak paling hodoh tu. Dia makan dulu. Kotak hodoh, betul. Awalnya hodoh. Dah lah, dah kering kan. So itu tadi kupasan tentang ni, tentang sebenarnya tentang yang paling penting ialah masa lah. Sebab kita nak kena sentiasa ada prioriti dalam membuat kita punya tugasan. Lepas tu tadi yang macam aplikasi Pareto Principle tu pun penting sebab kesan daripada 20% tu akan didapat dia punya consequences dia pada dia punya ataupun dia punya input yang adalah disebabkan oleh dia punya cost tadi yang 20% tu kan. So itulah dia. Jadi kita dalam bila kita membuat tugasan, kita janganlah ambil mudah dan kan kata tak apalah karang boleh buat. Itu yang bila karang boleh buat tu tiba-tiba ada benda lain yang datang bertimpa-timpa, langsung yang karang boleh buat tu tertangguh-tangguh. Tengok-tengok bila katalah contoh saya minta perkara tu tak dapat diselesaikan lagi ataupun belum mula pun lagi. So itulah antara perkara-perkara yang kita bila buat kerja ni antara yang paling penting lah. Dan juga saya suka tu letakkan tekanan pada diri anda. Tapi sekarang ni bila cerita pasal tekanan ni ramai orang yang tertekan sebab keadaan VUCA kita ni. Apa dia VUCA? Siapa tahu? I think Megat tahu. Megat dah ready nak present kot. Okey tak apa, saya tak nak kacau dia. Okey, ada apa-apa lagi komen lain? Tak ada Okey, kalau macam tu terima kasih kepada Nadia dan seterusnya saya nak persilakan Encik Megat Muhammad Faisal untuk membuat pembentangan seterusnya. Silakan Encik Megat. Okey, terima kasih Puan Syariza, Ketua Penolong Perakangan Unit Sekolah Jenahaz dan rakan-rakan sekalian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada asalnya saya ingin berkongsi dengan semua tentang Half the Sky. Half the Sky is one of my favorite buku. Saya mula kenal Half the Sky ni bila saya tengok Oprah Winfrey. Dulu saya memang tak boleh miss Oprah Winfrey. Saya tiap-tiap hari tunggu sebab ada slot-slot tertentu Oprah akan berkongsi tentang bestseller, buku-buku bestseller. Tapi sebab saya dah baca lama, saya terlupa dan saya dah tinggal buku tempat lain, rumah lain. Jadi saya macam decided untuk berkongsi tentang half full, half empty daripada Perlindungan Mat Paung. Actually versi asalnya dalam bahasa Melayu. Saya macam mana cakap, saya sebenarnya susah sikit baca novel ke buku-buku dalam bahasa Melayu. Bukan sebab saya tak suka, of course I love bahasa ni, tapi saya selalu ada problem bila saya baca bahasa Melayu punya buku, saya akan balik kepada ayat pertama. Saya macam terlupa kan. Tapi buku ni sangat menarik sebab this the only buku bahasa Melayu yang saya rasa saya baca sampai habis lah. Ya, sebab dan saya suka baca buku-buku yang bukan teori, ya.
macam maksudnya yang kita boleh Google dapat maksud-maksud tertentu. Tak, biasanya buku-buku yang saya baca kebanyakannya yang berdasarkan real life, pengalaman penulis yang bertemu dengan orang sepanjang hidup dia, mengembara dan sebagainya. Sebab saya rasa pengalaman seseorang, the authentic experience tu saya rasa lebih memberi impak lah kepada saya secara peribadi lah, sebab saya pun banyak travel untuk melihat dunia dan saya banyak mengalami juga perkara yang ada di antaranya yang saya akan kongsi dalam buku ni ya. So half full half empty ni separuh penuh separuh kosong. Okay, next Syahid. Faiz. Okay. Now, buku ni masa saya beli dah tak ada lah, tinggal satu je. Masa tu saya terpaksa lari dekat MPH Wan Utama, dan ada satu je tinggal. Saya punya rezeki sangat masa tu saya dapat beli juga, dan ditulis itu bakal bestseller di Malaysia, dan memang dia menjadi bestseller di Malaysia masa tu. Okey, dan Perlindungan Marpaung ni merupakan seorang motivator, seorang penulis yang terkenal di Indonesia. Dan of course contoh-contoh yang diberi dalam buku ni berkisar kepada kehidupan masyarakat di Indonesia. Okay, next Faiz. Okay, selain pada buku tu, beliau juga menulis Life is Choice, setengah pecah setengah utuh, hidup ini pilihan, hidup ini bermakna, life is a learning. Dan kalau kita lihatlah, sebab saya tak baca yang lain, dari tajuk sendiri kita dapat melihat beliau dia punya identiti bagi seorang setiap penulis. Kalau kita baca macam Stephen King ke dan macam-macam lah yang buat Harry Potter, so apa saya lupa nama dia. So kita, kalau kita mengikut penulis-penulis ni, mereka ada identiti mereka sendiri. Mereka lebih cenderung kepada genre yang bagaimana kan. So penulis ni beliau lebih banyak fokus pada kehidupan manusia, ya. Bagaimana kita melalui kehidupan ini mengikut pilihan kita sendiri, dan pilihan kita sebenarnya akan memberi impak kepada diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Okey, seterusnya Faiz. Okey, saya memberi definisi tentang apa maksud is the glass half empty or half full. Now, saya ingat lagi ya, selepas saya baca buku ni, semasa saya menjadi ketua unit latihan dulu kan, saya selalu macam tugas kami tu banyak beri talks kepada pengetua, guru besar dan sebagainya, pegawai-pegawai. Saya sering menggunakan buku ni antara salah satu contoh semasa saya berkongsi ilmu, pengalaman dengan audiens saya. Now, biasanya saya akan memegang gelas yang ada air separuh, air sirap ke air apa, dan saya akan bertanya pada audiens apa yang mereka lihat. Ada yang akan kata mereka kata mereka nampak cawan separuh atau gelas separuh penuh, ada yang kata mereka nampak gelas separuh kosong, ya. Jadi inilah uniknya manusia, sebab manusia dilahirkan, even tak payah kita melihat manusia dalam konteks lebih besar, kita melihat dalam konteks kecil, keluarga kita sendiri pun dan adik-beradik kita yang dilahirkan daripada satu benih yang sama, mak ayah, daripada satu saluran yang sama, tetapi kita mempunyai pandangan yang berbeza, ya. Apatah lagi kalau kita melihat orang di luar kita. Jadi gelas, bagaimana kita melihat gelas itu, sama ada ia penuh, kita melihat yang penuh dulu, atau kita melihat yang kosong dulu, ia sebenarnya berbalik kepada siapa kita, ya. So saya tak akan baca ayat tu, saya hanya akan terangkan ya secara teoretikalnya. Sebenarnya pandangan kita kepada apa saja yang dalam konteks hari ini kita melihat pada sebuah cawan yang separuh berisi dan separuh tidak. Kalau kita melihat ia sebagai cawan yang
separuh kosong. Kita melihat kosong biasanya ini yang kajian dibuat oleh secara psikologi iaitu kita seorang yang pesimis, okey, pessimism, bahasa Englishnya. Kalau Melayu pesimis, okey, maksudnya kita, okey, saya terang sikit apa maksudnya. Biasanya pesimis ni orang yang biasanya ada banyak negatif, ya. So golongan ini biasa akan melihat sesuatu tu dalam kacamata yang sentiasa ada perasaan yang tidak berapa positif, ya. Berbalik dengan orang yang optimism, iaitu orang yang sangat optimis, yang melihat air yang full tu, separuh tu, so mereka percaya yang banyak lagi yang mereka boleh beri kepada orang lain, ya. Okey, yang kalau kita kata, kalau tuan semua tengok litmus test ni kan kita belajar sains dulu, yang merupakan kertas yang kita ukur untuk kita memastikan sama ada asid tu alkali ke ataupun berasid. So litmus test ni simply determine an individual worldwide view, maksudnya tengah-tengah lah, ya, sebagaimana pandangan kita pada persekitaran kita. Okey, kenapa saya banyak tengok review dan sebagainya, kenapa orang bertanya soalan ni, mengapa pentingnya soalan ini kepada kita untuk kita fikirkan. Soalan ini membolehkan kita melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeza, ya. Bagaimana kita melihat itu bergantung kepada pandang mata hati kita dan mata hati dan mata fizikal kita lah, ya, bagaimana kita melihatnya. Seperti yang Azlina sebut pada awal, ya, yang saya tengok tadi ada kongsi oleh Wan, bagaimana penghijrahan tu juga melihat pada pandangan mata kita, dan yang apa diterangkan oleh Nadia tadi, ya, tentang katak tu. So actually katak tu, I have another story for katak, nanti insyaAllah lain kali, sebab it is so interesting kalau kita nak cakap pasal katak, ya. Okey, dan pandangan kita ni sebenarnya akan membolehkan kita create something positive pada situasi yang berlaku, kita create peluang, ataupun pandangan kita akan menyebabkan keadaan menjadi lebih keruh atau keadaan yang tidak baik, ya. So how we look into something sebenarnya akan affect kepada lain. Saya minta maaf, saya campur-campur sikit. Saya ingat lagi saya kena marah dengan SIP. Bukan kena marah lah, dia tegur saya sebab kadang-kadang saya campur English. Saya bukan saja, saya memang terbiasa daripada dulu, saya macam tercampur-campur sikit. I try to concentrate dan cakap bahasa Melayu 100%. Okay, next Faiz. Okay, dalam buku ni, separuh penuh separuh kosong ni, so dipecahkan kepada bab penceritaan 5 elemen utama, ya, iaitu kasih sayang, komunikasi, motivasi, profesionalisme dan sikap hidup. Sebenarnya bawah satu bab penceritaan ni banyak cerita-ceritanya, tetapi sebab untuk hari ini saya hanya berkongsi, saya mengambil satu bagi setiap bahagian ni, ya. Okey, yang pertama kasih sayang. Kalau kita tengok, ya, 5 bab ni sebenarnya penting dalam kehidupan kita, ya. Kita perlu kasih sayang, cara kita komunikasi, kita perlu motivasi, kita perlu bersikap profesional, dan bagaimana sikap kita ni akan merubah hidup kita. Okey, Faiz. Okey, kasih sayang. Okey, saya kasih sayang ni saya ambil salah satu yang paling menarik lah bagi saya, ya, dalam penceritaan tersebut. Itu pada satu hari ada sepasang suami isteri yang tua. So pasangan suami isteri ni pergi makan di sebuah restoran di bandar Jakarta, ke mana-mana di Indonesia tu. So mereka membuat tempahan makanan, ya, iaitu bakso. So mereka order satu saja, dan tapi mereka minta 2 pinggan, ya. So dibahagi 2. Okey, lepas tu bila suami tu sedang makan, isteri tak makan, dia tengok saja. Okey, so suami tu makan. Jadi tetamu lain yang datang, ya, ada seorang lelaki ni, beliau melihat sebab kesian, ya, asas nilai kasih sayang, beliau melihat
suami saja makan, isteri tak makan, so beliau order lagi satu dan diberikan kepada isteri tersebut. Dan walaupun sudah ada 2 mangkuk bakso, isterinya ni pun tak makan juga ya. So beliau tertanya mengapa sedangkan bakso tu dah ada 2 pinggan ya. So beliau perempuan isteri tu masih menunggu suaminya makan. Jadi akhirnya lelaki tu pun bertanya mengapa tak makan sedangkan suami dia sedang makan dan dia dah telah diberi lagi satu bakso, kenapa tak makan? So isterinya kata beliau menunggu gigi palsu suaminya sebab dia sebenarnya isterinya pun giginya tak ada, so dia perlu tunggu gigi palsu tu untuk bolehkan makan bakso tu. Saya tak akan ulas kat sini nanti saya akan di akhir penceritaan saya akan ulas sikit. Okay, next Faiz. Okay, motivasi. Okay, bagaimana ini cerita antara seorang anak yang berumur 8 tahun dan ayahnya, mereka tinggal berdua di rumah dan anaknya sering merungut kerana ketiadaan ibu dan juga masalah di sekolah dan sebagainya. So anak dia terus meluahkan perasaan tidak puas hati, susah dan sebagainya kepada ayahnya, dan ayahnya pun minta anaknya ke dapur, suruh duduk dan ayahnya pun suruh anaknya mengambil telur, wortel ialah carrot ya. Kalau kita pergi ke Indonesia, kalau kita kata wortel juice tu maknanya air carrot lah, dan kopi dan air panas ni maksudnya ini hubungan antara tiga-tiga bahan ni, telur, wortel dan kopi dikaitkan dengan air panas, air yang menggelegak ya. Jadi ayahnya pun menjerang air ya, menggelegak ya. Air panas ni, kalau kita sebut air panas, biasanya kita akan kaitkan dengan perkara-perkara yang macam agak berbahaya lah. Air panas ya. Kalau kita minum pun kita kena suam sikit. Kalau orang tu yang jenis panas hati cepat, kita kata macam air panas menggelegak saja ya. Jadi kesan dia pada sekeliling tu kurang baik ya. Jadi bila ayahnya mengambil keputusan untuk merebus telur dan merebus carrot dan mengambil kopi dan dicampurkan dalam air panas ya. Jadi yang pertama, telur ni ayahnya, anak dia macam terkejut lah, kenapa kan ayahnya berbuat demikian. So ayahnya pun selepas tiga-tiga tu proses tu selesai, ayahnya bertanya pada anaknya, okey, apa yang terjadi pada telur ni? Telur ni pada asalnya rapuh ya. Telur kita tahu rapuh, dan kalau kita pecahkan cair, tetapi bila kita rendam bersama air yang sangat panas, yang pada dasarnya kita tak mahu air panas ni ya, sebab dia macam saya sebut tadi, satu elemen yang mungkin memberi impak yang bahaya pada kita. So telur ni menjadi keras. Okay. So yang kedua, carrot ni keras ya. Tapi bila direndam bersama air panas, carrot ni menjadi lembut, menjadi enak dan tidak menukarkan warnanya. Seterusnya air kopi, air panas yang jernih tadi, bila diletak sedikit kopi pun, so kopi ni akan merubah warna air panas. Begitu juga dengan, maksudnya ayahnya cuba kongsi ni kehidupan kita, bagaimana kita melihat, memilih ya. Contohnya kalau kita memang jenis yang ni dua ya, air panas dan telur tu saling berhubung, maksudnya kalau kita berurusan dengan diri kita lembut ya, tapi jangan pula kita menyangka orang yang macam seperti telur ni rapuh, lembut, orang ni tidak mampu untuk berubah menjadi keras yang lebih enak dimakan bila dah keras ya. Okey, wortel ialah carrot di mana orang tu keras, kita nampak keras, tak boleh diubah. Tapi kalau kena caranya ya, wortel iaitu carrot ni boleh menjadi lembut, boleh mendengar, dan enak tu kita letak dalam konteks manusia mungkin akan menjadi lebih baik, akan memberi impak yang lebih baik pada kita punya organisasi. Kopi kita juga boleh melihat konteks kopi ni di mana satu orang, kalau misalnya kita salah berurusan dengan orang yang kita rasa nampak macam
gelap aja tak ada apa-apa ya, tapi kalau dia letak dia mungkin boleh merubah keadaan air tu ya. So dalam hidup ni bila kita berurusan dengan orang, kita tak tahu sebenarnya, kita melihat luaran saja, kita tak tahu konteks dalam dia yang orang ni mampu berubah kepada sesuatu. Okey, seterusnya Faiz, komunikasi. Okey, ini menarik cerita ni. Sebenarnya versi ni saya selalu cerita dalam konteks Malaysia ya, tentang ada satu family. Kalau saya beri ceramah, saya sering menggunakan contoh ini ya, tentang komunikasi ni bila ceramah komunikasi yang berkesan tentang keluarga di Ulu Tembeling. Kebetulan ceritanya lebih kurang sama, iaitu satu keluarga susah ya, di Indonesia, di Jakarta. Keluarga ni membawa sepeda motor. So sepedanya kecil saja, dan pakcik ni, Om ni membawa tengah-tengahnya, of course beliau yang bawa sepeda ni, depannya letak anaknya 2 orang dan belakangnya anaknya lagi dan isterinya. Ini very common scenes ya, di Bangladesh ke Jakarta ke di Vietnam ya, di Bangkok jarang nampak tengok lah kan, tapi Vietnam pun kan. So mereka akan duduk ramai-ramai kat atas motor dah bergerak. So depan tu bila dah bergerak tu, jauh pada tu ada polis buat roadblock, dan polis ni pun tahan pakcik ni, Om ni, kerana membawa lebih muatan dalam motornya. Tetapi pakcik ni angkat tangan dan terus berlalu ya, tanpa rasa bersalah. So polis ni pun tak puas hati, polis tu pun mengekori pakcik ni. Okay, bila di hadapan pakcik tu berhenti, polis tu kata, "Pak, mengapa tadi Pak tidak berhenti semasa aku tahan?" Ya. So bapaknya kata, "Susah mau berhenti." Itu dia kata, "Apa susahnya? Ini bisa berhenti." Dia kata, "Satu pun susah." Sekali polis tu kata, "Apa yang satunya susah?" Bapak tu ingat polis tu tahan untuk tumpang dia. Ya, tumpang motor dia. Jadi so dia gerak, sebab tu dia kata satu pun susah nak bagi naik sebab dah penuh. Ya. So kat sini pakcik tu, Om tu bukan pretending dia saja, tidak, sebenarnya dia tak faham sebenar ya, apa yang sebenarnya polis tu arahkan. Sebenarnya polis tu minta pakcik tu berhenti, tapi beliau ingat polis tahan untuk tumpang. So dalam komunikasi kita, komunikasi antara perkara yang paling penting dalam kehidupan, terutama dalam sesebuah organisasi. Kita akan kajian juga dibuat ya, banyak berlaku ketidaksefahaman dan organisasi tidak dapat dipacu dengan baik kerana terdapat jurang komunikasi yang besar antara mereka yang berada dalam sesebuah organisasi. Di sekolah juga ya, semasa saya di Nazir, saya pergi, tak kisah macam-macam jenis sekolah, yang terbaik ke, yang tak baik ke, apa benda ke ya. So biasa kita nampak kenapa sekolah ni tidak mampu untuk memacu sekolah dengan baik, menjadi terbaik, kerana biasanya pentadbir tidak menghadapi masalah komunikasi. Ya, selagi masalah komunikasi ini tidak dilaraikan, selagi itu organisasi tidak dapat dipacu dengan baik. Right, next Faiz. Profesionalisme. Okey. Yang ini juga merupakan antara ciri-ciri penting yang perlu ada dalam hidup kita. Bukan bermakna kita berada sebagai pegawai ya, dalam sebuah organisasi baru kita kena profesional. Tidak. Kita berada di mana saja, kita berada di luar ataupun kita berurusan dengan manusia, tak kisahlah siapa pun mereka, kita kena profesional ya. Jadi bila kita kata profesional ni, sebenarnya bila nak dikupas perkataan itu sendiri, definisi profesional ni besar ya, kita boleh melihat dalam banyak konteks, tapi hari ini kita melihat dalam konteks kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pekerja ke ya. Jadi ini berlaku Satiman ni berlaku di Jakarta ya.
Jepang tu saya silap, Jakarta ya. So beliau sudah lama bekerja membuat rumah di satu company yang dimiliki oleh Tuan Judika, satu company pembinaan rumah yang sangat besar di Indonesia, dan beliau telah bertahun-tahun bekerja dan akhirnya lagi berapa minggu beliau akan pencen, ya, bersara. Dan Tuan Judika ni telah meminta beliau menyelesaikan tugasan terakhir, iaitu membuat sebuah rumah untuk seorang yang sangat istimewa kepada Tuan Judika ni. Beliau berpesan kepada Satimah ni, kata tolong buatkan rumah, ya, of course dia bagi buat yang terbaik, belikan yang terbaik untuk membuat rumah yang terbaik untuk orang yang sangat dihargai oleh Judika ni, ya. Jadi yang Encik Satimah ni, beliau kata memandangkan beliau dah nak bersara, ya, so beliau mengambil keputusan untuk buat ala kadar sajalah, ya. Mungkin dia kata sepatut dia diminta untuk membina rumah dengan kayu grade A, tetapi beliau mengambil keputusan untuk milih kayu grade B, ya. Sebab kadang-kadang to the end of our service ada orang yang mengambil mudah, mereka kata alah tak apa nak bersara, ya. Jadi dia kata kalau salah buat pun, kena marah pun, it doesn't give any impact to them, sebab biarlah, dia kata lantaklah kan dah nak bersara, kan nak marah-marah bising pun lantaklah, ya. Okey, tetapi beliau pun mengambil keputusan begitu, ya. So beliau gunakan kayu grade 2 yang tak bagus tu. Pembuatan rumahnya tidaklah sebaik semasa beliau masih lagi lama nak bersara, ya. So bila rumah tu siap, Judika ni memanggil Satimah ni, hari terakhir Satimah nak bersara, macam hari inilah nak bersara, berjumpa dengan Judika ni, tuan dia bertahun-tahun, dan Judika menyerahkan kunci rumah tu kepada Satimah. Sebenarnya rumah yang diminta dibina untuk orang yang dihargai itu ialah Satimah tu, ya. So Satimah ni macam menyesal jugalah, ya. Dia tak sangka pula yang penghargaan, sebenarnya rumah yang diminta bina sebaik mungkin tu lah untuk beliau, ya. Tapi it's too late lah, sebab beliau dah bina. Kalau misalnya pada asal diberitahu, tentulah dia akan bina yang sebaik mungkin sebab rumah dia. So kan dia punya the moral, saya share sikit before at the end saya akan share lagi. Apa pun dalam hidup, saya rasa di mana kita berada, orang tengok, orang tak tengok, ya, kita perlu buat yang terbaik. Kita kena bagi our level best. Of course, dalam proses kita membuat sesuatu tu, tentu kita akan melakukan kesilapan dan sebagainya, tapi still it's a process of learning, dan kita mesti sentiasa mencari satu alternatif untuk, dan mencari idea yang baru untuk menambah baik proses. Ya, kalau saya kaitkan dengan kualiti, ya, ISO dan sebagainya. Kalau ISO ni sebab tu kadang-kadang dekat jabatan, saya kadang-kadang bukanlah kata macam pandai nak cakap, dia tidak. Kadang mungkin pengalaman membantu kita. Kadang-kadang saya tengok ISO kat jabatan dah ada ISO, tapi jika proses kerja menjadi lebih rumit, proses kerja menjadi lebih panjang, sebenarnya dia tidak selari dengan ISO. Sebenarnya kalau kita sudah membuat penambahbaikan dalam satu proses patutnya birokrasi semakin kurang, proses kerja semakin lancar dan semakin mudah, ya. Jadi ini prinsip-prinsip kita bekerja secara profesionalisme, iaitu kerja perlu beri yang terbaik, sentiasa ada penambahbaikan dari masa ke semasa, dan itu dalam konteks kerja. Tapi dalam konteks hubungan kita antara manusia, profesional ialah kita kaitkan balik dengan yang lain, komunikasi dan sebagainya. Kita perlu menyelesaikan satu perkara tu dalam situasi yang lebih harmoni, ya, supaya yang menerima teguran merasa lapang hati, dan yang memberi teguran juga merasa puas hati, supaya cara kita bekerja akan menjadi kejelekitan, iaitu konteks dalam kaunselor. Dulu pernah jadi kaunselor kan 4 tahun, jadi saya gunakan sikit terma counselling. So bila berlaku kejelekitan, kalau kita berhadapan dengan klien kita pun, the first thing ialah kita perlu buat ialah untuk membina rapport. Bila dia jelekit, barulah
perkara lebih mudah. Begitu juga dengan PDP. Sebab tu kadang-kadang PDP tak berjaya dalam kelas ni, cikgu-cikgu tak melihat apa tahu. Dia tidak melihat langsung kesediaan pelajar. Maksudnya tidak membina repu yang baik dengan pelajar. Jadi dia main hantar, main bagi input, orang dah block. Ya, bila manusia ni, manusia mudah, bila manusia started to block dia punya mindset towards someone, dia sebenarnya lebih sukar untuk kita penetrate. So having good repo pula dah. So, dengan adanya repo yang baik, kita rasa sebenarnya kerja menjadi lebih mudah. Ya, orang akan membuat kerja dengan rasa penuh selesa dan bukan paksa rela seperti tadi the term yang Nadia guna tu. Alright, next. Okay, sorry. Okay, sikap hidup akhir sekali. Ya, sikap hidup ni kan, sebenarnya sikap kita ni mencerminkan kita. Ya, sikap kita juga akan menentukan bagaimana respon orang di keliling kita terhadap kita. Jadi tentulah kita manusia, we are vulnerable, kita tidak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Tetapi tentu kita akan mencari sesuatu yang kalau boleh kita tak create benda yang menyebabkan orang tak suka kita. Of course, saya selalu kata dengan orang, we tak boleh paksa orang suka kita, tetapi kita boleh mudah buat orang benci kita. Kan? No point of kenapa kita nak buat orang benci kita. Bagi saya apa-apa benda pun sikap mainkan peranan penting dalam hidup. Nanti satu hari saya rasa kalau ada sensi sekali lagi saya betul-betul nak berkongsi bukan buku. Saya pun macam sebenarnya saya beberapa kali di approach oleh untuk orang nak nulis buku sebab saya spend most of my life travel. Ya, jadi saya banyak kejadian-kejadian pelik yang berlaku pada orang, pada saya yang saya menjadikan saya sentiasa bersyukur dan melihat, menjaga hubungan saya dengan manusia. Ya, sebab saya tengok banyak yang saya belajar, sebab tu saya tesis saya letak sensitivity, intercultural sensitivity, sebab saya memang sangat sensitif pada hubungan culture, budaya, ya, sebab kita kadang perlu memahami orang saja untuk kita lebih supaya kita dapat menjalinkan hubungan silaturahim dengan lebih baik. Okey, sikap hidup ni ialah tentang seorang profesor. Bila kita sebut profesor, of course kita akan menggambarkan seorang yang sangat intelligent, IQ yang tinggi, ya. Dan tak semestinya IQ yang tinggi ni menjadikan kita seorang yang lebih baik daripada orang yang kurang IQ, tetapi mereka lebih kepada tinggi EQ. EQ ialah emotion quotients, SQ ialah spiritual quotients. Zaman dulu, of course, everybody akan fokus pada IQ, tetapi tidak sekarang. Ya, zaman sekarang ni sebab tu bila untuk kemasukan ke asrama penuh juga tidak lagi melihat kepada jumlah A yang banyak, tetapi kita ada pemeriksaan yang melibatkan EQ dan SQ. Mungkin budak 6A tak dapat masuk, budak 4A, 3A dapat masuk kerana kat situ ada keseimbangan antara IQ, EQ dan SQ. Ya, kita nak orang-orang yang macam ni untuk memimpin negara satu hari nanti. Jadi ini tentang profesor dan seorang pendayung sampan. Pada satu hari profesor ni mengambil keputusan untuk membuat kajian tentang alam sekitar, geografi dan sebagainya. So beliau pun mengambil keputusan untuk melihat tentang laut dan sebagainya. So beliau telah mengupah seorang pendayung sampan untuk bersama-sama beliau, ya, di atas laut untuk buat kajian ni. So dalam sepanjang atas sampan tu, pendayung sampan ni memang diam, tak bercakap apa langsung. Profesor ni bercakap sehingga profesor ni bertanya tentang geografi. Pendayung sampan ni mengatakan yang dia tak tahu geografi. So profesor ni mengatakan sayangnya 25% daripada hidup anda telah hilang sebab anda tak tahu geografi. Dan seterusnya beliau bertanya tentang biologi, tentang kehidupan laut, tentang bagaimana proses terjadinya the circle of life. Maksudnya kita belajar sains dulu kan, yang
berudu bertukar kepada ni ke apa dan sebagainya kan. So pendayung juga tidak mampu menjawab. Dia kata anda telah kehilangan 50% daripada kehidupan anda, dan seterusnya bercakap pasal fizik, bagaimana momentum air laut dan sebagainya. Beliau pun tak boleh sebut, tinggallah bercakap pasal teknologi, lagilah tak tahu. So dia kata 100% kehidupan anda hilang sebab anda tahu apa benda. So hanya tahu mendayung saja dengan angkuhnya. So tiba-tiba hujan turun, ombak, dan sampan tu terbalik. Ya, bila terbalik itu bila pengetua pula, pendayung sampan tu bertanya pada profesor tu, tuan tahu berenang ke? Dia kata dia tak tahu. Sebenarnya pendayung tu kata kalau tak tahu berenang 100% hidup anda dah tak bermakna. So, dia akan tenggelam. Tetapi dia pun membantu. Ya, dia bantu profesor tu dan diselamatkan hingga ke tepi pantai, ya. Walaupun daripada orang yang profesor ni anggap tak tahu apa-apa, so beliau masih selamatkan juga. Sebab mudah saja dalam hidup ni, kadang-kadang kita jangan sentiasa merasakan kita yang tahu lebih banyak pada orang lain, kerana kita tidak tahu mungkin orang yang kita rasa tak tahu tu sebenarnya banyak lebih tahu dari apa yang kita tahu. Ya, jadi dalam hidup ni kan, IQ bukanlah segala-galanya. Macam saya sebut tadi, EQ dan SQ perlu seimbang bagi menjadikan kita insan yang lebih berupaya melihat kehidupan dengan baik. Bila kita menggunakan pemikiran secara otak saja, so ia akan kekal sebagai teori, ya, sebab kita macam cikgu lah. Okay. Kalau mengajar dalam kelas, mengajar PDP, dia menggunakan konten dalam kepalanya saja. Dia tahu yang 1 kali 2, 2. Okey, lepas tu dia tahu yang kita merdeka 1957. Kalau program TX15, dia tahu program TX15 ada 8 modul, campur plus 2 modul. Tetapi kalau tidak diseimbangkan dengan dalam hati, dan bila kita sebut hati, kita sebut passion, ya. The emotion and then spiritual tu datang from hati. Maksudnya kita perlu ada itu. Dengan ada itu, kita lebih cuba memahami konteks kita, dan kita lebih berupaya untuk memikirkan siapa audiens kita, bagaimana pendekatan yang lebih baik kita pada mereka, ya? Jadi dengan adanya elemen ini yang digabungkan, insya-Allah ini akan menjadikan kita orang yang lebih baik, ataupun tidak yang terbaik tetapi yang baik. Kalau misalnya semua macam pendidik, ya, siapa sajalah, saya explain sekarang kita bercakap pasal pendidikan kan, sebab kita dalam bidang pendidikan. Sebab tu kalau misalnya jadi cikgu, kalau misalnya sebut PDPR, saya rasa emotion quotient, spiritual quotient itu sangat main peranan juga untuk disokong bersama IQ. Kalau kita IQ, kita akan bagi macam tu je, maklumat, konten, tapi kita tidak pernah menyelami murid yang berada di sana, di rumah tu. Adakah masa dalam keadaan tu dia sedih mak bapaknya bergaduh kat rumah? Adakah masa tu mereka belum makan lagi sebab kekurangan duit? Jadi ini, sebab tu semalam saya ada teks dalam USJ yang berbincang dengan Puan Syariza. Ada a few kawan saya, ya. Saya masih keep in touch dengan kawan-kawan saya dekat luar negara, ya. So saya sering bertanya mereka macam mana belajar kali ni, belajar kali itu. Mereka kata bukan di USA saja, ada a few my friends dekat negara lain juga. Mereka kata ada masa dalam seminggu tu, satu hari tu, guru-guru hanya buat online ni untuk bertanya khabar saja pada murid-murid. Kadang-kadang dengan bertanya khabar ni, sebenarnya kita nampak sikit, tetapi actually memberi impak yang besar, sebab kita tahu orang mengambil berat tentang kita, ya. Orang acknowledge kita. Orang sebab dulu bila saya berceramah, saya tanya orang, apa yang berada di dahi kita? Saya tanya pada audiens. Audiens kata macam-macam lah, audiens akan beri jawapan, tapi biasanya kan kalau ikut kajian dia akan cakap hargailah saya. Okay, so setiap orang dekat dahi tu akan tulis appreciate me, ya, supaya bila kita hargai orang, siapa-siapa pun yang di sekeliling kita atau bersama kita akan lebih rasa macam
okay, dia faham yang someone yang berusaha kita acknowledge kita, dia akan membolehkan kita bekerja dengan lebih baik. Okay, Faiz terusnya. Okay, so sebenar okay, dia punya rumusan saya berdasarkan 5 yang saya bagi tadi. Daripada atas tu kita ada the first one ialah apa tadi, the first one ialah okay, we have kasih sayang, and then komunikasi. Kita ada apa is record balik lupa. Okay, kita ada the first kasih sayang, lepas tu okay, motivasi, sorry, tak apa saya ingat, Faiz saya ingat kasih sayang, lepas tu motivasi, profesionalisme, lepas tu kita ada dan sikap hidup. Jadi semua 5 elemen ni sebenarnya banyak lagi lah, tapi ini antara yang besar yang perlu ada pada kita. Setiap benda ni penting untuk membolehkan kita mencorak kehidupan kita dengan lebih baik, not only for us, kepada family dan kepada mereka yang berada di keliling kita. Dan lagi satu, every day is a process of learning. Dan saya kaitkan tadi dengan Wan kata proses learning, maksudnya ada kalanya kita perlu lakukan penghijrahan. Saya sebenarnya kalau ikut rekod saya bekerja, saya sebenarnya bertahan di satu organisasi hanya 3 tahun saja. Daripada awal saya bekerja 96, 3 tahun is maximum. Lepas tu saya pun berhijrah. Sebab saya mencari, bukan sebab saya tak sayang organisasi tu, tapi saya percaya pada bila saya berhijrah, I learn more. Tapi kat Selangor mungkin lama sikit lah kot. Jadi seterusnya kita kaitkan dengan katak. Katak actually, kalau ada lagi satu buku, katak ni dibandingkan kuda, katak very vulnerable. Orang selalu nampak katak benda yang negatif, tetapi dalam katak tu sebenarnya ada kuda. Okay, tak apa, insyaAllah lain kali. Jadi itu saja. Jadi semoga perkongsian ni I remind myself first, dan sebelum saya berbuat pada orang lain, saya kena pastikan saya lebih baik sebelum saya mengarah orang lain untuk menjadi lebih baik. Jadi BT itu dalam bahasa Turki maksudnya habis, selesai. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, thank you. Terima kasih kepada Cik Megat. Baru nak tanya tadi BT tu apa. Okey, correct. Okey, terima kasih, dan saya sangat setujulah dengan penerangan especially tentang jurang komunikasi. I think this is one of the issues yang selalu kita akan hadapi sebab bila ada breakdown dalam komunikasi yang menyebabkan maklumat tak dapat disampaikan dengan berkesan, and then kita tengok tajuk tadi half full half empty, sebab setengah orang kalau dia tengok dalam gelas tu dia akan kata oh air dia half empty, bukan setengah orang akan kata half full. So it defines orang tu macam mana sebenarnya kalau kita lihat dari segi persepsi masing-masing kan, sama ada kita lihat dia sebagai separuh penuh atau separuh kosong. Okay, dan itulah saya juga tengok tadi, saya setuju juga tentang dia bukan sahaja IQ tapi juga EQ dan SQ. Sebab sebenarnya kalau tak ada keseimbangan antara kita punya passion untuk bekerja tu yang menyebabkan kita hanya buat secara okeylah I akan buat sebab it's my job, tapi tak ada roh tu, dia tak ada. So ada lagi tambahan komen-komen daripada rakan-rakan yang lain? Sebab kita dah dapat pembentangan daripada ketiga-tiga pembentang yang sangat-sangat baik hari ini. So memang berjaya membuat kupasan tentang pembacaan mereka. Saya rasa jelaslah, dan kita nampak bukan saja yang tersirat tetapi juga yang tersurat dalam pembentangan tadi. Ada komen daripada siapa?
Ustaz. Tertekan. Tak apalah. Alhamdulillah. Terima kasih dah alang-alang tertekan tu. Sangat menarik dan moga-moga saya berharap dan kita semua berharap apa yang kita dapat daripada rakan kita 3 orang tadi, kita jadikan iktibar, kita jadikan panduan supaya resensi buku ni menjadi impak yang besar lah kepada kita. Bukan sekadar kita nak mengisi masa, tapi kita dapat satu benda yang sangat bermanfaat dan menjadi panduan hidup kita, dan moga-moga dengan kerja buat kita ni kita dirahmati oleh Allah dan kita sama-sama dapat berhijrah daripada yang kita sedia ada yang dah baik ni tadi, kita akan jadi lebih baik dan kita lebih harmoni, dan mudah-mudahan natijahnya nanti kita akan dapat satu organisasi yang sangat baik dan dicontohi oleh kawan-kawan yang lain mudah-mudahan, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih.